السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها Anta waliyuha wa maulaha. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan dapat kita bersama pada malam ni, menyambung lagi risalah 72 kisah para Nabi yang tidak boleh dijadikan hujah, susunan Profesor Dr. Basri Ibrahim Hafizahullah Ta'ala. Sambungan kita pada malam ni ialah kisah yang ketiga, iaitu kisah berkenaan dengan Nabi Adam AS dan isterinya Hawa telah membina Kaabah. Maknanya cerita ni nak pastikan betul ataupun tidak Kaabah itu dibina oleh Nabi Adam dan juga isterinya. Jadi kita tengok apa yang disebutkan oleh penulis. Dia kata dalam riwayat yang terkenal mensabitkan kata cerita ni, Allah Azza wa Jal telah menghantar Jibril alaihi salam kepada Nabi Adam dan Hawa, lalu berkata kepada keduanya, binalah untukku sebuah rumah. Lalu Jibril telah menggariskan satu garisan dan Adam menggali lubang, manakala Hawa memindahkan tanah dari situ sehingga ke lubang yang digali itu, dan akhirnya lubang itu berair. Kemudian mereka diseru, cukuplah wahai Adam. Setelah mereka berdua selesai membina rumah itu, Allah Azza wa Jal mewahyukan kepada mereka berdua supaya melakukan tawaf di sekelilingnya. Dikatakan kepadanya, kamu adalah orang yang pertama melakukan tawaf dan rumah ini adalah rumah yang pertama. Berlalulah masa sehingga tiba zaman Nabi Nuh alaihi salam mengerjakan haji dan Nabi Ibrahim alaihi salam mengangkat asas binaan tersebut. Jadi ini cerita yang ringkas beritahu pada kita tapak asas pembinaan Kaabah itu ialah dilakukan dan dibuat oleh Nabi Adam beserta dengan isterinya Hawa berdasarkan daripada perintah Allah Ta'ala melalui Jibril AS. Kita nak tengok analisis daripada kisah ni, daripada mana sumber kisah ni. Pertama, kalau kita tengok, kisah ini telah diriwayatkan dalam sebuah kitab sirah yang terkenal, iaitu Dalailun Nubuwah oleh Al-Imam Al-Baihaqi. Walau macam mana pun, hadis ini telah dinilai sebagai hadis mungkar. Mungkar ni termasuk dalam kategori hadis-hadis yang daif, yang bermasalah. Jadi untuk dijadikan cerita ni sebagai hujah, sudah pasti dia tak boleh dijadikan sebagai hujah yang kuat untuk mensabitkan benda tu betul. Selain daripada Dalailun Nubuwah, antara kitab lain yang meriwayatkan cerita ini ialah Ibnu Asakir dalam kitab beliau, iaitu Tarikh Dimashq, daripada seorang perawi yang bernama Yahya bin Uthman bin Saleh. Yahya bin Uthman bin Saleh ni dia kata Abu Saleh Al-Juhani
memberitahu kepada kami, katanya Ibnu Lahi'ah memberitahu kepada kami daripada Yazid, daripada Abul Khair, daripada Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah bersabda, lalu disebutkan hadis yang kita dengar tadi, cerita tadi. Maknanya dia datangkan riwayat dengan sanad, dengan nama-nama perawi tersebut. Dan kalau kita kenal, kalau kita dengar tadi, kita boleh dengar satu nama perawi, nama dia Ibnu Lahi'ah. Ini ialah perawi yang bermasalah. Okay. Kemudian kita tengok apa lagi komentar daripada para ulama yang lain. Menurut Imam Al-Baihaqi yang tulis dalam Ilmu Nubuwah, dia kata hadis ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Lahi'ah secara marfu'. Marfu' ni maknanya memenuhi kriteria. Hadis tu daripada Nabi kepada sahabat, daripada sahabat kepada tabi'in, daripada tabi'in kepada tabi'ut tabi'in, dan seterusnya sampailah kepada perawi yang bernama Ibnu Lahi'ah ni. Walaupun dari segi body sanad dia tu komplit, cantik, tapi belum tentu ianya sahih. Dari segi kriteria sebuah sanad itu dia dah cukup, iaitu Rasulullah sebagai empunya kata-kata. Kategori kedua ialah sahabat. Kategori ketiga tabi'in, tabi'ut tabi'in. Dari segi hierarki turutan ni okey, tak ada masalah. Okey. Tapi boleh jadi tak hadis yang komplit ni Rasulullah, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in berlaku penyelewengan, penipuan? Jawapannya boleh. Boleh jadi hadis tu daripada tabi'in direct ke Nabi, tapi diselitkan nama sahabat tengah tu. Tujuan dia ialah untuk melariskan cerita tu, dan supaya mereka-mereka yang duduk dalam bidang penilaian hadis ni, mereka akan jadi diam dengan sebab adanya nama sahabat dan ikut kriterianya hadis tu. Ini biasa dalam periwayatan hadis. Sebab tu kalau kita tengok hadis-hadis marfu', dia masih lagi terdedah kepada dhaif, terdedah kepada mungkar, terdedah kepada apa-apa saja kategori hadis-hadis yang dhaif ni. Apa saja istilahnya lah. Okay. Kemudian kita tengok apa lagi yang disebut. Al-Hafiz Ibnu Katsir yang tulis kitab tafsir Ibnu Katsir tu menyebut dalam sirah nabawiyah beliau ialah seorang yang dhaif, iaitu Ibnu Lahi'ah tu satu orang yang bermasalah, suka buat tambah-tambah nama perawi ni. Okay. Menghentikan hadis ini kepada Abdullah bin Amr sahaja adalah lebih kuat dan lebih sabit. Maknanya hadis tu stop dekat Abdullah bin Amr bin Al-As, tak bersambung pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya hadis tu maqtu', hadis tu terpotong dengan sebab tiada lafaz yang jelas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okay. Setelah kita tengok penilaian para ulama terhadap cerita ni, ada dua masalah ataupun ada dua penyakit dalam hadis ni. Kat mana sakit dia? Sakit dia dalam sanad tu ada satu orang perawi bernama Abu Saleh Al-Juhani. Dia ni siapa? Dia ni nama betul dia, nama yang didaftarkan sebagai nama sah, Abdullah bin Saleh Al-Misri. Penulis kepada satu orang tokoh yang terkenal, iaitu Imam Al-Laits bin Sa'ad, yang hampir sezaman dengan Imam Syafi'i, dan Imam Syafi'i memuji ketokohan Al-Laits bin Sa'ad. Tapi penulis belum tentu penulis yang baik. Boleh jadi dia penulis yang tulis semata-mata tulis, tak tahu apa benda dia tulis. Boleh jadi macam tu. Okey. Kata Al-Hafiz, Al-Hafiz ini ialah Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Sebab dia ulama yang kemudian yang telah membuat, orang kata apa, penyusunan data balik. Dia ada kitab-kitab rijal dia, kitab-kitab himpunan nama-nama perawi yang dia susun dan dia letak darjat mengikut tabakat, mengikut kategori masing-masing. Dia kata Abu Saleh Al-Juhani ini seorang yang saduq. Maknanya dia satu orang yang betul. Saduq ni maksud dia benar, bukan orang yang menipu. Cuma satu je problem dia, dia selalu tulis salah. Dia tulis tak sama dengan apa kehendak empunya kata-kata. Tok guru ajar lain, dia tulis lain. Akhirnya yang dia tulis salah itu disangka kefahaman guru. Benda ni biasa berlaku, tambah dengan zaman dulu. Okay.
Dia satu orang yang mantap dalam tulisan, tetapi selalu cuai dalam menulis. Dia jenis kumpul semua. Dia masalah juga kalau orang ni dia kumpul semua. Sebab tu para ulama sebut, idza qara'ta faqammish wa idza katabta fafattish. Ini kaedah dalam periwayatan. Bila mana kamu nak baca, baca semua, yang tak betul pun baca. Tapi kalau nak tulis, teliti, cari yang betul je. Yang tak betul, tinggal air. Jangan masukkan dalam tulisan tu. Idza qara'ta faqammish wa idza katabta fafattish. Qammish thumma fattish. Itu kaedah yang digunakan oleh para ulama hadis. Maknanya nak tulis boleh, tulis benda yang ada benefit, ada manfaat. Tulis benda yang betul. Sebab tu bercakap dengan menulis lagi payah. Sebab tulisan ni dia bersifat kekal. Dan dia tidak bernada. Sebab tulisan ni dia bergantung pada orang yang baca. Kalau orang yang baca tu nada dia tinggi, kita akan nampak seakan-akan empunya kata-kata yang ditulis itu seakan-akan orang yang sedang menyampaikan kata-kata dia dalam tone yang tinggi. Sebenarnya boleh jadi orang yang ditulis kata-kata dia tu, dia cakap biasa je, tapi pembaca yang bawa bentuk pembacaan dia tu. Okay. Sebab itulah penulis kepada tokoh-tokoh ni pun kena perhati juga. Dia bagus, semua benda dia tulis. Maknanya kalau kita boleh bayang dengan zaman kita ni, Abu Saleh Al-Juhani ni kalau dia datang kuliah, dia akan bawa buku, dia tulis. Semua benda dia tulis. Problem dia cuai dalam tulis. Maknanya dari segi pendengaran dia ada problem. Problem dari segi apa? Dia tidak melakukan penapisan terhadap apa yang dia tulis. Dia tulis saja. Tulis saja ni problem. Okay. Itu perawi pertama. Perawi kedua, Yahya bin Uthman. Yahya bin Uthman, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, boleh dipercayai, tapi dia telah dituduh bermazhab dengan mazhab Syiah. Maknanya Syiah yang sudah ada sedikit kemelampauan. Bukan Syiah Mufaddilah semata-mata. Syiah Mufaddilah ni maksud dia apa? Pro Ali pada isu politik, tak angkat Ali pada isu akidah ataupun ketuhanan. Tengok zaman pemerintahan Ali, yang selalu petikai Ali ni iaitu Muawiyah, dia ni kurang tepat, Ali lagi tepat. Tu je, banyak tu je. Yang macam ni sudah disebut sebagai Syiah, tapi Syiah Mufaddilah. Dia termasuk daripada Syiah yang melaknat sahabat tak? Tak masuk. Dia tak masuk. Boleh tak lagi makan sembelihan dia? Boleh. Dia kafir tak? Dia tak kafir lagi. Tapi yang kata boleh dipertikai ni, bila mana dia kata Muawiyah tu kafir, Ali tu betul, okey lagi. Walaupun tuduhan kafir tu dah berat dah. Lepas tu dia berlajak lagi. Sebenarnya Ali ni lagi istimewa daripada Nabi. Sepatutnya Quran sampai pada Ali, bukan pada Nabi. Dah over dah. Okay. Maknanya yang namanya Yahya bin Uthman ni, dia dah pergi ke arah itu, iaitu ke arah akidah tu. Dia bukan hanya duduk di bahagian politik semata-mata. Sebab politik tak ada masalah. Kita nak pro parti ni, kita nak pro pandangan ni, satu orang tu bebas selagi mana dia belum mengganggu gugat syariat. Dia boleh pilih mana-mana. Cuma dia kena berhadapan dengan risiko pandangan orang lah. Orang yang pegang pandangan Ali sebagai pandangan yang tepat dalam politik, dia akan terpalit dengan tuduhan Syiah zaman tu. Orang yang berpegang dengan pandangan Muawiyah sebagai pandangan yang tepat dalam politik, dia digelar sebagai nawasib, iaitu golongan yang bermasalah dengan ahli keluarga Nabi. Sebab Ali itu ialah ahli keluarga Nabi. Jadi kalau tak sokong Ali, panggil nawasib. Kalau sokong Ali, kata Syiah. Padahal isunya isu politik semata-mata, tak lebih daripada tu. Tapi dia berkembang menjadi pemikiran, menjadi dogma, dan akhirnya menjadi satu elemen mazhab, satu pegangan akidah. Okay. Jadi Yahya bin Uthman, beliau telah terkena fitnah ini, maka sebahagian ahli hadis menganggap beliau sebagai layyinul hadis. Layyinul hadis ni maksud dia apa? Lemah dalam meriwayatkan hadis, kerana mengambil hadis tersebut
bukan daripada sumber asal. Jadi conclusion dia untuk cerita yang ketiga ni, betul ataupun tidak Nabi Adam dan isterinya Hawa yang bina Kaabah? Jawapannya masih tidak tepat untuk kata macam tu. Sebab apa? Sebab riwayat-riwayat yang diambil bermasalah. Tambah lagi, dia punya keterangan yang jelas daripada Quran pun tak sebut. Hadis-hadis sahih pun tidak ada buat deklarasi terhadap isu ini. Dan dari segi kepentingan kita umat akhir zaman pun tiada kepentingan yang mendesak. Adakah kita kena tahu siapa yang mula-mula buat Kaabah ni? Kalau kita tak tahu, salat kita, ibadah kita jadi tak sah. Tak mendesak apa pun. Tak ada apa yang mendesak pun. Jadi dia bukan daripada pengetahuan yang bersifat fardu ain, bukan. Dia hanya tambahan. Tapi tahulah Kaabah itu sebagai kiblat, dah cukup. Untuk Kaabah ni kita just tahu dia kiblat. Nak salat kena menghadap Kaabah, dah cukup. Tak perlu tahu siapa yang start buat, siapa yang tambah binaan dia. Itu tambahan umum. Kalau dia nak tahu, baik. Kalau dia nak kaji, baik. Lepas pada tu nak hancur macam mana akhir zaman, dia boleh pilih untuk dia tahu dan dia tak tahu. Cuma kadang-kadang dia tahu tapi dia tak ada ta'zim, dia tak ada membesarkan rumah itu. Tu pun rugi tak? Macam sebahagian pengkaji barat tahu riwayat ni, baca riwayat, bahkan mereka paksa diri untuk hafal Quran walaupun bukan Islam, tapi tahu saja tanpa ta'zim, tidak memberi apa-apa kebaikan, tanpa ada rasa nak patuh, tanpa ada rasa nak menghayati. Ianya kosong, ianya gersang. Okey. Selesai untuk cerita yang ketiga. Cerita yang keempat, buku ni dia ringkas-ringkas je, dia tak panjang, tapi poin-poin tu penting. Okay. Cerita seterusnya, cerita berkenaan Nabi Adam dikatakan telah menunaikan haji dan memulakan perjalanannya daripada benua India. Yang ni mungkin kita jarang dengar lah. Okay. Kita tengok dulu cerita dia, body cerita dia macam mana. Okay. Nabi Adam AS mengunjungi Baitullah sebanyak 1000 kali daripada tanah India dalam keadaan berjalan kaki. Jumlah kunjungan itu merangkumi 300 kali haji dan 700 kali umrah. Tu cerita dia. Okay. Haji pertama ditunaikan oleh Nabi Adam ketika baginda berdiri di padang Arafah. Pada masa itu, baginda didatangi oleh Jibril alaihissalam, lalu berkata, "Salam sejahtera ke atasmu wahai Adam. Mudah-mudahan Allah memberikan kebajikan kepada ibadah kamu. Kami telah pun melakukan tawaf di rumah ini," iaitu di Kaabah, "sebelum kamu diciptakan selama 5000 tahun," kata Jibril. Okay. Cerita dia saya ringkas. Nabi Adam pergi ziarah Baitullahil Haram, Kaabah tu 1000 kali. Bermula daripada mana? India. Sebenarnya kalau kita sebut India, kita baca dalam kitab-kitab dulu, India ni adakah merujuk India yang ibu negara dia New Delhi sekarang? India pada zaman dulu merangkumi Pakistan, Nepal, Bangladesh, itu semua duduk dalam India. Itu semua dipanggil benua India. Okay. Tapi yang tepat mengikut pakar arkeologi, tapi dia masih lagi sangkaan, dikatakan Nabi Adam turun ialah di Adam Peak yang berada di Nepal. Situ orang percaya ada satu kesan tapak kaki yang besar. Bagi orang Islam, dia percaya itu kesan tapak kaki Nabi Adam. Kena naik, kena rancang perjalanan. Kena naik gunung tu, kena daki. Lagi tinggi daripada gunung Tahan di Pahang. Lagi tinggilah daripada gunung-gunung tertentu dan cuaca yang ekstrim. Boleh kena juga orang kata apa? Bencana alam, hujan yang terlalu lebat ataupun panas yang kemarau yang terlalu panjang sehingga menyebabkan berlaku dehidrasi. Boleh jadi. Okay. Bagi orang Islam, dia percaya itu tapak kaki Nabi Adam. Bagi orang Buddha, dia percaya itu tapak kaki Gautama Buddha. Ikut agama masing-masing lah. Cuma kalau kita tengok dalam Google agak besar lah dia punya tapak kaki tu. Dikatakan bermula situ jatuhnya Nabi Adam. Betul tak betul? Tak tahu. Sebab Quran tak mention yang tu. Yang Quran tahu, qulnah bitu. Kami katakan kepada Adam, keluar kamu daripada syurga
jatuh kamu di atas muka bumi. Selesai. Tak sebut dekat mana jatuh atas muka bumi itu. Okey. Analisis cerita tadi. Kisah ini tidak boleh dijadikan hujah bagi menjelaskan Nabi Adam menunaikan fardu haji dan umrah daripada India. Hal ini berdasarkan sebuah hadis yang sangat lemah, diriwayatkan oleh Ibnu Bushran dalam Al-Amali menerusi jalan Al-Abbas bin Al-Fadl Al-Ansari daripada Al-Qasim bin Abdul Rahman, daripada Abu Ja'far, daripada bapanya Abu Hazim, daripada Ibn Abbas secara marfu'. Menurut Syekh Nasiruddin, hadis ini isnadnya sangat lemah. Al-Abbas adalah matruk. Beliau dituduh mereka-reka hadis oleh Abu Zur'ah seperti yang ada dalam At-Taqrib. Okey. Kalau kita dengar tadi, dia macam teknikal lah sikit bila mana kita bincang bab sanad ni. Okey. Dia kata yang riwayat cerita ni, pembawa cerita yang pertama sekali, perawi lah kita sebut, Ibnu Bushran. Dia yang bawa cerita ni. Dia ada tulis satu kitab nama dia Al-Amali. Dalam kitab tu dia bawa jajar cerita. Okay. Dia ambil daripada mana cerita tu? Dia ambil daripada satu orang perawi nama dia Al-Abbas bin Al-Fadl Al-Ansari. Al-Abbas ni ambil daripada mana pula? Ambil daripada Al-Qasim bin Abdul Rahman. Qasim ambil pada mana? Ambil pada Abu Ja'far. Abu Ja'far ambil pada mana? Daripada ayah dia. Dan ayah kepada Abu Ja'far ambil pada mana? Ambil daripada Abu Hazim. Ni tabi'in lah. Abu Hazim ambil daripada Ibn Abbas, sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Okey. Kalau kita tengok, yang jadi masalahnya, masalah kepada zaman sekarang ni bukan masalah pada orang awam. Masalah kepada orang-orang agama yang mendapat tempat untuk mengajar, duduk atas meja kuliah ni jugalah. Ustaz-ustaz lah dalam bahasa mudahnya. Ustaz-ustaz yang pengajian dia dalam ilmu sanad tak berapa mantap, dia baca sebaca-bacanya. Bila mana dia baca sekali dengan sanad. Dia tak tahu sanad tu dikritik ataupun tidak, dia baca. Lalu dia ceritakan seakan-akan cerita tu okey, tak ada kritikan oleh para ulama. Sebab tu saya tak salahkan orang awam, sebab orang awam tak terlibat dalam hal ni. Sebab kita yang bukan bidang agama, orang-orang yang bukan bidang agama, dia orang memang tak akan berani untuk sentuh perbahasan ni. Yang berani sentuh ialah orang yang ada pembelajaran agama, sama ada pembelajaran dia habis, lumat, padat dan masak ilmunya, ataupun pengajiannya hanya bersifat celuk situ, celuk sini, dan akhirnya dia telah diangkat menjadi satu orang yang menjadi penyampai ilmu. Jadi itu antara sebabnya lah. Itu antara sebab. Sebab tu tuan-tuan tengok, kuliah yang bersifat penceritaan lebih diminati berbanding kuliah yang membentangkan teori. Sebab teori ni berat. Teori ni benda yang perlu faham body dia, lepas tu kena faham praktikal dia macam mana. Nak bagi faham kena datangkan satu masalah, lepas tu kita cuba rungkai masalah tu menggunakan teori ini. Tapi kalau yang jenis cerita, ianya orang kata apa, dianya hanya satu hamparan. Orang datang hampa. Dia ibarat orang jual kapek, dia buka sehelai. Dia boleh kata kapek ni tenun, padahal printed je. Kapek ni buat sini, orang ni yang buat. Mungkin betul dia tak tahu kapek tu telah di printed, ataupun dia sengaja nak tipu. Dia ada orang yang jual, dia tak tahu pun betul ke tidak kapek ni betul-betul dia kata apa, disulam ke ataupun dibuat di tempat-tempat yang tertentu. Okey, cuma nak katanya saya nak beri analogi mudah lah. Okey, maknanya satu orang ustaz, dia datang, dia cerita. Ataupun antara sebab kalau tengok dalam masyarakat Melayu kita ni, yang jadi tersebarnya cerita macam ni, cerita-cerita macam ni diselit dalam huraian kitab-kitab Jawi lama. Syarah Jawi lama ni, syarah kitab tu boleh jadi kitab terang bab salat, terang bab hukum hakam suami isteri, apa-apa sajalah. Kitab-kitab Jawi lama kita boleh namakan apa-apa saja. Dalam tu penulis akan selitkan cerita, dan cerita tu diselitkan tanpa beritahu cerita ni okey tak okey. Hatta kalau kita baca kitab Penawar Bagi Hati oleh Syekh Abdul Qadir Al-Mandili pun masih lagi tak terlepas daripada cerita-cerita yang perlu dinilai balik. Salah penulis ke? Tak salah penulis. Sebab umumnya satu orang yang tulis kitab,
dia memang akan ada kesilapan. Jadi orang yang nak baca kitab, dia kena ada satu kemahiran menganalisis maklumat dalam kitab. Yang ni yang payah ni, yang ni yang ambil masa. Sebab tu kalau kita tengok, orang kalau duduk dalam bidang penyelidikan, dia ada satu masalah, dia kaji masalah ni nak selesai macam mana. Penat, tapi dia taklah sepenat orang yang ada satu himpunan kitab-kitab lama, kita cek riwayat ni datang pada mana, ataupun istilah sekarang dia panggil tahqiq manuskrip. Cek balik manuskrip lama, yang ni letih. Kalau orang buat master dalam bidang ni 8-9 tahun, belum tentu lagi boleh selesai. PhD pun sama. Jadi dia akan ambil masa lama, memerlukan orang yang betul-betul minat. Dia kena musafir banyak, duit dia akan habis kerana nak cari sumber yang betul. Sebab itulah kebiasaan para ulama yang terdahulu. Tuan-tuan boleh tengok tokoh-tokoh terdahulu, Abdullah bin Mubarak kaya, mak ayah dia tinggal duit banyak sampai miskin sebab habis duit. Zaman sekarang pun macam tu lah. Nak tahqiq kitab ni, ambil kitab yang ditulis atas kertas lama tu, nak cek cerita dia macam mana, periwayatan dia macam mana. Yang ni ialah satu bidang yang kalau kita terjun dalam bidang tu, kita telah bersedia nak beri umur kita yang panjang pada dia, bersedia nak beri duit ringgit kita untuk habiskan pada tu. Sebab tuan-tuan kena tahu, nak kaji, nak cari manuskrip yang pertama, di Malaysia tak ada manuskrip. Hatta manuskrip orang Melayu punya ni pun, kitab-kitab Jawi lama tu, yang tuan-tuan tengok Syekh Daud Fatani apa semua tu, Syekh Daud Fatani mungkin masih lagi ada di kawasan sekitar Tanah Melayu ni. Yang lebih awal lagi, Abdul Samad Palembang apa semua ni, semua yang telah dibawa dan disimpan di Lisbon, di tempat lain. Nak pergi sana bukan mudah. Pergi bukan boleh masuk, saya nak tengok manuskrip, tak boleh. Boleh tengok pun dalam kotak kaca. Kalau boleh ambil pun kena pakai sarung tangan, sebab takut benda tu reput apa semua. Habis di Lisbon, kena pergi tempat lain pula. Kena pergi di Uzbekistan, ini tempat penyimpanan manuskrip lama. Pergi ke Saudi, pergi ke banyak macam tempat. Dia kena musafir banyak. Sebab itulah bidang ni lah bidang yang digeruni oleh ramai orang. Cuma saya nak kata, kalau kita baca macam tu, tak ramai lah orang minat sebab dia meletihkan. Okay. Saya masuk balik apa yang dia sebut tadi. Al-Qasim bin Abdul Rahman, ni salah seorang perawi pada cerita ni. Kata Ibnu Ma'in terhadap Al-Qasim, iaitu Yahya ibn Ma'in, dia ini tiada apa-apa, kosong, tak ada apa. Maknanya tak boleh pakai. Kata Abu Zur'ah, munkarul hadis. Kalau datang pada Al-Qasim, ketahuilah hadis dia semua problem. Mungkar ni definisi dia luas. Cuma nak katanya saya boleh bagi mudah untuk kita faham sini, dia kategori hadis dhaif yang ada masalah. Bukan dhaif ringan. Dhaif yang sudah ada unsur, boleh kata dekat dengan palsu lah, boleh jadi. Boleh jadi dekat dengan palsu. Bila mana disebut munkarul hadis. Kata Abu Hatim, beliau meriwayatkan hadis lemah dan juga hadis yang muttarib. Al-Ansari menceritakan kepada kami daripada beliau, iaitu Muhammad bin Abdullah, dua buah hadis batil, iaitu pertama tentang kewafatan Nabi Adam, dan yang lain ialah daripada Abu Hazim. Begitu juga yang terdapat dalam Al-Jarh wa Ta'dil. Cuma saya boleh ringkaskan sini. Kalau nak baca dia punya komentar panjang lah, satu-satu. Orang yang duduk dalam bidang ni, dia nampak lah hubung kait dia tu, kat mana nak touch situ, nak touch sini. Okay. Umumnya kalau dengar orang cerita, dengar penceramah cerita Nabi Adam ni buat haji 1000. Tuan-tuan kena hati-hati lah. Nabi Adam ni pergi ziarah Baitullah Larang 1000 kali, 300 kali haji, 700 kali umrah. Jadi kita ni alang-alang dah datang buat umrah ni, kena buat sebanyak mungkin sampai demam orang tu pergi buat umrah, kerana nak kejar berapa banyak dia boleh buat umrah sepanjang dia pergi buat umrah. Benda ni realiti. Sebab saya tahu, saya duduk dalam bidang ni juga. Tapi sekarang tak kerap macam dulu lah. Ada setengah-setengah travel bagi anugerah kepada orang-orang yang pergi umrah bawah dia, kalau boleh buat umrah yang banyak. Orang yang buat umrah terbanyak tu ada hadiah. Hadiah apa tak tahu, mungkin makan nasi unta je kot, tapi tak padan dengan demam semua tu. Sampai demam, sampai menggigil lah, penat. Tak perlu buat ibadat macam tu.
Cuma nak katanya dia datang daripada hadis-hadis macam ni lah. Maknanya Nabi Adam buat sampai 700 kali umrah. Saya nak sebut sikit lah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hidup dia, selama 23 tahun dakwah dia tu, usia dakwah bermula umur 40 start terima wahyu sampailah umur 63 Nabi wafat. Berapa kali Nabi pergi umrah? 3 kali, 4 kali. Kali yang pertama dalam perjanjian Hudaibiyah, pergi-pergi tak dapat. Sampai dekat Hudaibiyah kena tahallul sebab tak boleh masuk. Dan yang seterusnya, kedua, ketiga dan keempat. Haji cuma sekali. Nabi tak buat banyak. Okay. Dan dalam perjalanan Nabi pergi buat umrah daripada Madinah pergi Mekah, sampai di Mekah Nabi buat umrah, Nabi memperbanyakkan tawaf sunat. Nabi tak pergi Tan'im sekali lagi, pakai ihram, umrah sekali lagi pada permusafiran itu. Maknanya sekali musafir, sekali umrah. Walaupun saya tak nafikan ada pandangan para ulama yang membolehkan untuk sekali kita pergi, contoh tuan-tuan ambil package umrah, pergi umrah nanti bulan 3 ataupun umrah awal Ramadan, sekali kita pergi tu 14 hari tu kita buat sampai 7 kali umrah. Ada tak pandangan boleh? Pandangan memang ada, tapi dari segi tepat dia kurang tepat. Dia kurang tepat. Sebab ianya benda yang orang kata apa, orang terkejut lah sebab orang kita ni dia dah fikir duit dah habis banyak, takkanlah pergi buat umrah sekali je. Tambah pula sekarang kalau nak tawaf, dia kena tawaf dengan berihram. Nak tawaf yang dekat tu, tawaf dekat dengan Kaabah tu. Kalau nak tawaf sunat tak boleh pakai baju biasa, tak boleh. Nak tawaf dekat kena naik tingkat 2 ataupun kena naik skuter. Jadi makin jauh, lepas tu makin letih, dan duit pun habis banyak sebab nak kena bayar skuter tu lah. Skuter tu pun agak mahal. Okay. Jadi ada orang dia tak buat umrah, dia rasa dia nak tawaf, dia balik hotel, dia pakai ihram, baju pagoda tak buang. Ada perangai macam tu. Dia pakai ihram, baju pagoda tak buang. Nampak baju pagoda sebelah ni. Dia pun ihram, dia pun tawaf. Dia tawaf dalam keadaan sebab dia nak pergi dekat dengan Kaabah tu. Dia tawaf dalam keadaan menipu pihak berkuasa Arab Saudi sebab nak tawaf dekat. Ramai, cukup ramai yang buat. Bahkan lebih dahsyat lagi, dianjurkan oleh mutawif-mutawif yang diarahkan ataupun diamanahkan untuk jaga dan guide jemaah itu. Perbuatan ini telah ditegur oleh Imam Masjidil Haram. Saya ingat saya pergi bulan 12. Sebab undang-undang yang dibuat ni untuk mengelakkan kesesakan. Tiba-tiba dah buat undang-undang sesak sama juga. Apa problem dia? Problem dia sebab orang menipu lah. Dalam menipu, sudah tawaf tu bangga pula. Saya pergi pakai ihram. Dia rasa dia tengah buat pahala, tapi dia telah buat dosa sebab dia langgar peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah di situ. Kita orang luar masuk negara kita langgar peraturan, kita bukan main marah. Kita pergi negara orang, hormatlah undang-undang negara orang. Padahal Allah Ta'ala nak bagi pahala tambahan kalau kita letih jauh tawaf tingkat 2 tu dengan tak pakai ihram. Kita tak nampak sebab ada orang ni nampak nak buat ibadah dengan cara menipu, pahala makin kurang. Buat ibadah dengan cara letih, Tuhan bagi pahala lebih. Sebab memang dia punya maqasid daripada ibadah ni, kita pergi jumpa Tuhan, jumpa dah saya guna istilah, kita pergi menghadap Tuhan tu dalam keadaan kita rasa kita lemah. Itu lebih baik. Yang lelaki dia kena pakai ihram lah, yang perempuan wallahu a'lam bergantung pada diri dia, sebab orang perempuan dalam ihram ke luar ihram ke pakaian dia sama lah. Tak boleh nak trace, tak boleh nak tahu sebab benda tu bergantung pada niat. Cuma saya nak kata tabiat masyarakat kita. Dia nak cari pahala ikut ni, dia kena tipu dengan syaitan. Rupa-rupanya apa yang dia buat tu salah. Walaupun betul, walaupun dari segi realitinya nampak macam tak ada apa-apa, tapi dia memberi kesan. Sebab tu ibadah tidak berbekas ke dalam hati orang yang buat ibadah dengan cara yang macam ni. Dia sama saja. Sepatutnya ibadah tu menenangkan hati, ibadah tu menjadikan satu orang tu lebih tunduk, lebih orang kata apa, bertoleransi pada orang, tapi dia tak toleransi. Sebab tu para ulama sebut bila mana kita buat haji, antara tempat nak dapat pahala yang banyak ialah kita tolong jemaah yang lain.
memudahkan urusan orang. Bila mana arahan suruh pergi melontar waktu ni, pergi melontar waktu tu, jangan melontar ikut kepala hati kita, ikut suka hati kita. Sebab ianya menyusahkan orang. Menyusahkan orang automatik dapat catatan dosa dia, menyusahkan orang. Kerana kita degil nak buat dengan cara tu, orang susah, orang keliling cari kita. Tiba-tiba dah kena penyek dengan jemaah negara lain yang tak peduli pun kita. Kita susahkan orang. Daripada kita nak pahala, kita susahkan orang. Ini keutamaan, prioriti dalam beribadah. Kena reti dan kena tengok. Okay. Kisah yang seterusnya, kita ambil masa sikit lagi. Penciptaan Nabi Adam daripada tanah di satu tempat, iaitu tanah Jabiyah. Okay. Kita tengok kata apa, dia punya penceritaan dia. Allah Azza wa Jal telah mencipta Nabi Adam alaihissalam daripada tanah Jabiyah dan telah mengulinya dengan air. Diadunkan tanah tu untuk buat patung Nabi Adam. Dalam analisis, dia kata kisah ini tidak boleh dijadikan hujah bagi membuktikan tanah yang diambil di dunia untuk mencipta Nabi Adam ialah tanah di tempat nama dia Jabiyah. Jabiyah ni saya tak pasti di mana. Ada yang kata dia di kawasan Syam, Al-Jabiyah. Meskipun memang benar Nabi diciptakan daripada tanah, Nabi Adam yang diambil di bumi, tapi koordinat kat mana tanah tu diambil tak disebut dengan jelas. Hadis yang cerita tanah tu ambil kawasan ni, ambil di negeri ni, di kawasan ini, daerah ini, semuanya hadis tersebut, kesemua hadis tak terlepas daripada mungkar. Maknanya hadis tu problem. Dikeluarkan oleh Ibn Adi dalam Al-Kamil, Ibn Asakir dalam Tarikh Dimash, begitu juga dalam Ad-Diya dengan Ad-Diya, dan dalam Al-Majmu' daripada Hisham bin Ammar. Katanya Al-Walid bin Muslim memberitahu kami daripada Ismail bin Rafi', daripada Al-Maqbari, daripada Abu Hurairah secara marfu'. Sanad hadis ini terlalu lemah, kata Ad-Daruqutni dan lain-lain. Ismail bin Rafi' matrukul hadis, kata Ibnu Adi, semua hadisnya perlu dilihat daripada jalan beliau. Inilah Ibnu Jauzi mengemukakan dalam kitab Al-Mawdu'at, hadis berkenaan dengannya tidak sahih. Maknanya nak sebut pada kita bahawasanya ianya termasuk daripada dakwaan semata-mata. Kena beza. Nabi Adam diciptakan daripada tanah, tapi riwayat yang boleh sebut tanah kawasan mana, riwayat tu problem. Kawasan mana tu problem. Tanah tu dah betul lah, tanah tu dah betul, cuma boleh sebut kawasan mana tu masalah. Sebab apa hadis-hadis seperti ini ni tidak ada? Sebab benda tu bukan satu kepentingan untuk kita. Dan kalau benda ni ada dan wujud, orang-orang yang mendiami tanah tu tiba-tiba rasa bangga terlebih. Tanah dia tu macam masyhur sikit pada tanah orang lain. Tiba-tiba hartanah kawasan tu naik mendadak dengan sebab kata Nabi Adam dibuat di kawasan tu. Jadi ini semua benda yang boleh menyebabkan berlakunya keadaan yang tak sepatutnya dalam masyarakat. Okay. Kemudian dia bawa sini dalam kitab yang terkenal ditulis oleh Al-Imam As-Suyuti, La'ali' Al-Masnu' fi Ma'rifatil Hadithil Mawdu'. Ismail ini diambil riwayatnya oleh Tirmizi, dinukilkan daripada Bukhari. Beliau menyatakan beliau Ismail adalah seorang yang dipercayai dan muqarib al-hadis. Maknanya Suyuti ada bawa satu petunjuk mengatakan yang dikatakan perawi problem tu, iaitu Ismail bin Rafi' ni, dia tak problem. Tirmizi pernah ambil daripada dia hadis. Imam Tirmizi yang tulis Jami' Tirmizi tu. Okay. Menurut Syekh Nasiruddin, komentar As-Suyuti ini tidak diambil kira kerana seseorang perawi itu mungkin boleh dipercayai tetapi hafalannya buruk. Akibatnya boleh menimbulkan banyak kesalahan dalam hadis yang disampaikan. Oleh itu, hadis tersebut tidak boleh dijadikan hujah. Ismail termasuk dalam kategori perawi sebegini. Ibnu Hibban menyatakan beliau seorang yang saleh tetapi menukar hadis sehingga kebanyakan hadisnya berstatus mungkar. Ismail bin Rafi' ni orang yang baik, cuma kalau bawa cerita dia problem. Memang ada orang macam tu. Dia cerita je ke orang, bercampur aduk dah cerita dia. Dia tak boleh bawa cerita. Dia mesti akan modify. Bukan niat nak modify, termodify. Sebab orang ni dia punya akal, daya ingatan berbeza-beza.
Cuma nak katanya orang zaman dulu ni daya ingatan dia lagi dahsyat lah. Sebab desakan zaman itu tak ada cara lain untuk kita ingat satu benda melainkan kena hafal. Zaman kita ni tiada desakan untuk kita guna akal kita sekuat mungkin untuk kita hafal satu benda, sebab semuanya telah ditransfer ke tempat lain. Letak dalam telefon. Orang zaman sekarang nombor telefon dia sendiri dia tak tahu. Dia tak tahu nombor telefon dia. Dengan sebab dia sub kepada telefon dia untuk ingat. Segala benda duduk dalam telefon. Jadi yang betul-betul hafiz ialah telefon dia. Diri dia tak hafiz lah. Cuma nak katanya manusia dia ada kemampuan, dia boleh ingat, tapi dia perlukan latihan. Dan otak kita ni makin diasah kebolehan untuk mengingat, dia makin kuat untuk mengingat. Contoh mudah lah, tuan-tuan pergi buat latihan bina badan apa semua, badan tu akan nampak lebih baik, lebih elok dengan sebab selalu duk buat. Kalau tak pernah buat, dia akan jadi lemah lah badan tu, dia akan jadi tak kuat. Tapi kalau selalu duk asah, selalu kena tekanan, maka dia akan menghasilkan sesuatu. Contoh lain, besi dia akan naik nilai bila mana dimasukkan dalam api, ditempa, dipukul, diketuk, baru keluar nampak cantik. Keluarlah sebilah keris yang cantik selepas kena api. Kalau besi saja-saja, besi ialah dia, tak naik harga, orang pun panggil besi buruk. Tapi kalau digosok, dikenakan dengan macam-macam desakan, dengan macam-macam orang kata apa bebanan, dia akan naik nilai. Manusia macam itulah. Kalau dia terdesak, dia akan naik nilai. Kalau dia tak terdesak, dia duduk dalam zon selesa, dia akan kekal macam tu saja. Sebab tu para ulama dulu, bila mana orang nak tipu agama ni terlampau banyak, dan zaman tu tak ada teknologi moden yang boleh digunakan sebagai tempat untuk simpan data ni, melainkan otak manusia. Jadi para ulama tak ada pilihan melainkan kena ingat perawi ni seorang. Sebab tu data yang diingati oleh para ahli hadis luar biasa. Dia dengar satu nama, dia boleh trace, kawan ni pernah jumpa tak dengan perawi lain, waktu umur dia macam ni, waktu dia macam ni, lepas pada tu dia berkahwin dengan siapa, bila dia punya orang kata apa, dia punya kitab hadis dia hilang. Ini semua benda kritikal ni dibebankan dalam otak untuk ingat. Tujuan dia apa tuan-tuan? Tujuan dia nak jaga hadis Nabi supaya tidak mudah orang kata benda ni hadis Nabi, ataupun dia hadis Nabi orang tak peduli. Dua-dua keadaan. Sebab tu jasa para ulama hadis ni dia besar dalam menjaga ketulinan agama. Kita beri lalu azan dulu lah. Okey. Apa nama ni? Kita dah selesai tadi berkenaan dengan adakah benar riwayat yang mengatakan Nabi Adam diciptakan daripada tanah, daripada Jabiyah. Dan lepas pada ni kita akan sambung pada kali yang akan datang lah. Kita akan sambung lagi cerita Nabi Adam ni, dia banyak. Sebab cerita Nabi Adam ni dia terkandung juga dalam Bible, dalam Old Testament pun ada, dalam Taurat, cerita-cerita yang ada unsur penambahan. Contoh Iblis yang datang memperdaya Nabi Adam tu, dia datang dalam penyerupaan seekor ular. Lepas pada tu, yang ni menarik sikit lah. Yang ni cerita Nabi Adam, cerita anak Nabi Adam. Lepas daripada berlaku pembunuhan adik-beradik Qabil dan juga Habil tu, bila mana Qabil bunuh Habil, Habil tu bila mana dia dibunuh, Qabil yang bunuh dia tu, dia punya kulit berubah jadi warna hitam, gelap. Lepas tu adalah satu kepercayaan, orang kulit gelap ni keturunan pembunuh Qabil. Kesian orang kulit gelap, orang-orang di Afrika apa semua tu, semua orang cop keturunan penjahat belaka. Sebab dia kulit gelap, keturunan Habsyah apa semua tu lah. Okay. Ini riwayat-riwayat ni yang jadi problem tu macam tu lah. Bila mana kita dengar riwayat macam ni, cerita macam ni, dia akan menyebabkan kita akan berlaku double standard terhadap orang. Tengok orang kulit gelap, keturunan pembunuh rupanya. Cuma nak katanya riwayat ni dia ganggu. Riwayat-riwayat contoh, tengok orang kedudukan mata dia tak center, juling lah istilah kita. Sebab dalam kepercayaan Israeliat,
anak yang keluar dengan mata juling ni dikatakan dia didatangi, pasangan tu mendatangi isteri dia daripada belakang. Ni benda ni teruk lah nak cerita. Jadi teruk ayah dia balas kot belakang. Ini semua benda-benda ni teruk lah. Benda-benda yang kata apa, nonsense, benda-benda macam ni. Okay. Tapi riwayat ni ada dan wujud. Contoh mendatangi isteri pada malam ni, anak akan keluar dengan suka sawan tangis macam-macam lah. Ini banyak cerita-cerita ni. Dan ini sebahkan kepada nabi-nabi yang terdahulu. Ini semua benda mengganggu gugat kesejahteraan kehidupan. Sebab tiba-tiba tengok orang macam tu, kita pun teris. Dia ni perangai dia macam ni rupanya, ataupun perangai mak ayah dia macam ni. Ini semua benda aib yang direka-reka sahaja. Okay. Cuma kita akan tengok pada kali akan datang lah. Jadi kita berpada situ je untuk malam ni. Moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat. Kita berhenti pada kisah yang kelima. Kita akan sambung pada kisah yang keenam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.